Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam bab al-hudud. Maksudnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-1253 daripada kitab Bulughul Maram. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tegakkanlah, laksanakanlah hukuman hudud terhadap hamba-hamba milik kamu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Namun menurut riwayat Imam Muslim, hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Sayyidina Ali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Bulughul Maram, dia mendatangkan sebuah hadis daripada Sayyidina Ali, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu melaksanakan hukum hudud terhadap hamba-hamba kamu. Dulu ada hamba, ketika mana hamba melakukan kesalahan dan sabit kesalahan, dan kesalahan tersebut ada kaitan dengan hukum hudud, maka yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah menjadi kewajipan kepada penghulu-penghulu, tuang-tuang kepada hamba melaksanakan hukum hudud terhadap hamba. Kemudian وعن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. رواه مسلم. Maksudnya daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa seorang wanita daripada Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil kerana berzina. Lalu wanita itu berkata, wahai Nabi Allah,
Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan diriku dikenakan hukuman hudud. Maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, keluarganya, dan bersabda, perlakukanlah dia dengan baik. Apabila telah bersaling, bawalah dia kepadaku. Lalu wali wanita itu melakukannya. Setelah wanita itu dihadapkan, maka tubuhnya diikat dengan pakaian yang dipakainya. Kemudian baginda memerintahkan agar dibawa keluar lalu dirjam. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazahnya. Sehingga Umar bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kamu menyembahyangkannya padahal dia telah melakukan zina? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia telah bertaubat. Seandainya taubat yang dilakukannya itu dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, tentulah ianya akan meluas kepada mereka semua. Apakah kamu boleh menemui yang lebih utama daripada wanita yang telah merelakan jiwanya demi menegakkan hukuman Allah Azza wa Jal? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Imran bin Husain menceritakan kepada kita suatu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada seorang perempuan daripada puak Juhainah. Ada riwayat yang lain menyebut perempuan ini daripada puak Ghamid ataupun puak Ghamidiyah. Sebab dia Ghamidiyah dengan puak Juhainah ni dia adalah puak yang sama. Dia mari jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan dia mengandung, dalam keadaan dia hamil daripada perbuatan zina. Kemudian apabila dia jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, laksanakanlah hukum hudud ke atasku. Kemudian dalam hadis ini menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya. Rasul panggil keluarga dia. Apabila keluarga dia mari, Rasul pesan kepada keluarga dia, mung kena buat baik kepada dia. Jangan cela, jangan cerca, jangan cela, jangan katak, jangan. Buat baik kepada dia daripada perkataannya, perbuatannya, pergaulan, buat baik. Buat macam biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh keluarga dia supaya buat baik kepada perempuan tersebut. Kemudian ada riwayat yang lain ketika dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, tahhirni, Rasulullah cuba bersihkan aku Rasulullah daripada dosa yang aku lakukan. Kata Rasulullah, waihaki irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu kembali semula, balik rumah mula, lepas tu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pesan dia kepada dia gitu. Lepas tu dia kata, Rasulullah, mu nak tolak aku sebagaimana mu pernah tolak sebelum daripada ni Ma'iz. Ada seorang lelaki nama dia Ma'iz, juga dia mengaku dia berzina. Peringkat awal Rasul tolak, Rasul tak terima. Rasul tak layang sebagaimana hak yang kita cerita pada minggu lepas. Dia khabar Rasulullah, mu nak tolak aku sebagaimana mu tolak Ma'iz sebelum daripada ni. Rasulullah, ni aku mengandung daripada perbuatan zina. Dipendekkan cerita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga dia dan Rasul pesan kepada keluarga dia supaya keluarga dia buat baik kepada dia. Dan Rasul pesan kepada keluarga dia apabila dia bersalin kat gigi, bawa berjumpa aku. Apabila dia bersalin, bawa berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok anak masih lagi kecil, dibiarkan anak dulu besar sikit. Apabila anak besar sikit, kemudian ada pula sebahagian daripada sahabat yang ingin menjaga budak tersebut, yang nak ambil budak tu nak jaga. Maka lepas daripada tu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman rejam sampai ke mati terhadap perempuan ini. Sebelum daripada Rasulullah menjatuhkan hukuman rejam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat supaya mengikat pakaian dia.
ikat pakaian molek, kemah. Ikat pakaian ni maksudnya tutup gapak. Kenapa dia? Kerana bimbang kat gi masa dilaksanakan hukuman rejang pekong-pekong dengan batu, takut dia gelepar sampai ke terdedah aurat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ikat molek pakaian dia supaya terjaga aurat dia. Ni perkara yang cukup penting yang perlu kita kena faham. Ada sebahagian daripada orang kita, bukan sebahagian, ramai orang memang tidak mengambil berat tentang aurat. Perempuan sendiri mendedah aurat, orang lelaki memandang kepada aurat perempuan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tutup molek aurat dia. Begitu juga sebahagian daripada orang kita, orang hak yang lebah dah, bunyi kata lebah dah, tapi dalam proses pemandian jenazah tidak menjaga aurat jenazah, tengok belek ikut dang je. Itu adalah perkara yang perlu dijauhi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada direjam perempuan ini sehingga mati, maka Rasulullah solat jenazah ke atas perempuan tersebut. Rasulullah solat jenazah dia. Apabila Rasulullah solat jenazah, Sayyidina Umar tanya Rasulullah, mung solat kepada jenazah dia sedangkan dia berzina? Tengok apa hak yang Rasulullah jawab. Rasulullah kata lagu mana? Sesungguhnya perempuan ini telah bertaubat dengan satu taubat, andai kata dibahagikan taubat yang dia bertaubat kepada 70 daripada penduduk Madinah yang melakukan maksiat, nescaya telus taubat itu untuk 70 orang. Dia bertaubat dengan taubat yang kalau dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah yang pelaku maksiat, nescaya telus. Maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat tersebut. Kata Rasulullah, ada lagi ke mu jumpa dengan hak yang lebih hebat daripada seseorang yang sanggup menggadaikan nyawa dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dia bertaubat, dia sanggup hilangkan nyawa dia demi agar Allah taala mengampung dosa dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan kita ada cerita dah tentang apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat, iaitu setelah daripada dilaksanakan hukuman ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, Imam Baihaqi, kata Rasulullah, ijtanibu hadhihi al-qadhurah allati nahallahu anha. Hendaklah kamu jauhi perbuatan keji, perbuatan busuk ini yang Allah Ta'ala telah larang. Kamu kena jauhilah perbuatan busuk ni. Allah Ta'ala larang perbuatan ni. Kata Rasulullah, faman alamma falyastatir bisitrillah. Sesiapa yang melakukan perkara ini, maka hendaklah dia menutup dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala. Senyap. Lepas tu wal yatub ilallah, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dapati ramai juga di kalangan ulama yang menjelaskan, yang menyebut bahawasanya orang yang melakukan ataupun orang hak yang pernah berzina, maka hak yang paling afdal baginya adalah menyembunyikan perbuatan tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala Maha penerima taubat. Besar mana dosa yang kita lakukan, besar lagi pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam ni kita semualah. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Selama mana mu berdoa kepada aku, selama mana mu mengharapkan kepada aku, mu berdoa dan mu mengharap, maka aku ampun segala dosamu, aku sedikit pun tidak hirau. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama,
sekiranya sampai dosamu awang di langit, banyak dosa siapa nu awang di langit, tsummastaghfartani, kemudian meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, nescaya aku akan beri keampunan kepadamu. Baik, jadi sebagaimana hak yang kita sebut pada minggu lepas, dan malam ni kita sebut pula, orang yang melakukan dosa zina, hak yang paling afdal baginya adalah menyembunyikan perkara tersebut, tak perlu khabar kepada orang, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Namun dalam hadis ini menceritakan bahawasanya ada seorang perempuan mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah menjatuhkan hukuman hudud kepada dia. Setelah daripada dijatuhkan hukuman hudud, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat ke atas jenazah dia. Ada riwayat yang lain, masa Khalid bin Walid tagur batu. Khalid bin Walid tagur batu rejam, ngecik darah. Khalid bin Walid maki dia. Masa Khalid bin Walid rejam, ngecik darah, Khalid bin Walid maki dia. Rasulullah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya dia telah bertaubat. Sekiranya sahibu maks bertaubat, dengan taubat ini diterima oleh Allah. Apa maksud sahibu maks? Sahibu maks ini adalah orang yang mengambil harta orang dengan cara yang tidak betul. Pihak kerajaan ke, dia asalnya sahibu maks ni adalah, kalau di zaman Rasulullah, dia ni mengambil cukai daripada peniaga-peniaga yang dia sebenarnya bab cukai ni ada perbincangan yang panjang, tapi kita nak cerita cukai hak yang dilarang, diambil daripada peniaga-peniaga untuk memudaratkan orang lain, menyusahkan orang lain, adalah ceritanya sedikit panjang, cuma kita ringkaskan. Orang hak yang mengambil harta orang dengan cara yang zalim, orang ni sebenarnya adalah telah melakukan satu dosa yang cukup besar. Tetapi perempuan ni bertaubat dengan taubat, sekiranya sahibu maks bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Memang cukup luar biasa lah. Sebab itulah pada penghujung hadis Rasul kata, mu ada jumpa lagi ke seorang hak yang lebih hebat daripada ni, sanggup menggadaikan nyawanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang cukup luar biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam wa rajulan min al-Yahud wa imra'ah, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan hukuman rejam terhadap seorang lelaki daripada Bani Aslam. Nama dia adalah Ma'iz, seorang lelaki Yahudi dan seorang wanita. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rejam seorang lelaki daripada orang Islam, seorang perempuan daripada orang Islam. Hak yang kita cerita dah lelaki, kita cerita dah minggu lepas. Lepas tu ada lagi hak yang Rasul rejam, dua orang daripada puak Yahudi yang berzina. Rasul pernah rejam. Katanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa qissatu rajmil yahudiyyin fi sahihain min hadis Ibn Umar. Kata dia, dan kisah cerita Rasulullah rejam dua orang puak Yahudi disebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibni Umar. Jadi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya ada sekumpulan Yahudi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kabarlah bahawasanya ada seorang perempuan di kalangan mereka dan seorang lelaki di kalangan mereka berzina. Jadi apabila berzina, maka ada sedikit perbalahan di antara mereka. Dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila jumpa dengan Rasulullah, Rasul kata lagu mana ke dia, ma tajiduna fit Taurah, kamu ada kitab Taurah kan, hak yang diturunkan kepada Nabi Musa, hak yang muduk pegang kemah-kemi siang malang tu, hukuman yang disebut dalam kitab Taurah tu dia bagi pengzina. Sebab dua-dua orang ni, lelaki dengan puang ni, adalah telah maksudnya dia telah berkahwin. Hak lelaki ni suami orang, hak puang ni isteri orang, tiba-tiba berzina.
Jadi balalah pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, kata Rasulullah khabar lagu mana? Dalam kitab Taurah lagu mana? Kemudian secara kebetulan kata puak-puak Yahudi hak yang mari jumpa dengan Rasulullah, dalam kitab Taurah hanya kami perlu mengaibkan mereka, perlu cela mereka, mengaib mereka, lepas tu kami rotang je lah. Tu dalam kitab Taurah kata cukup rotang je. Maka kebetulan ada seorang puak Yahudi yang memeluk Islam. Dia ada puak Yahudi hak yang memeluk Islam, bukan dia saja, bahkan pengikut-pengikut dia juga memeluk Islam. Dia ni di antara ketua puak Yahudi yang memeluk Islam sekali dengan pengikut dia. Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji puak Yahudi, bermakna Allah Ta'ala memuji orang ni, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam salah seorang daripada orang alim di kalangan puak Yahudi yang duduk di Madinah. Dia memeluk Islam dan anak buah dia pakat memeluk Islam belaka. Maka secara kebetulan Abdullah bin Salam ada. Abdullah bin Salam khabar kadzabtum mumplawak. Sebab dia khabar kepada Rasulullah, hukuman yang ada dalam kitab Taurah hanya sekadar benda rotang je. Kata Abdullah bin Salam pelawak. Kata Abdullah bin Salam, fiha ayatul rajm. Di dalam kitab Taurah ada ayat rejam. Maka fa'atau bit Taurah fanasharuha. Maka mereka pun bawa mari kitab Taurah, mereka baca depan Rasul, buka, mereka baca. Baik. Tapi masa mereka baca tu, tepat ayat rejang pandai, seorang tu ditutup. Ditutup tepat ayat rejang. Dia kata ni bab hak yang orang zina ni. Cuba baca. Dibaca hak atas, dibaca hak bawah. Tepat hak ayat rejang ditutup. Pandai dia tak tangan atas. Ada nampak? Pada Leo dah. Baik. Jadi dalam hadis ni kata Abdullah bin Umar, fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajm. Maka seorang di kalangan mereka dia letak tangan di atas ayat rejam. Jadi nampaklah. Cuba baca. Baca atas, baca bawah. Baik. Kemudian faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Baca sebelum, baca selepas. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata lagu mana? Irfa' yadak. Angkat tanganmu. Apabila farafa'a yadahu, dia pun angkat tangan dia, fa idza fihi ayatul rajm. Ternyata tepat hak yang dia tutup tu sebenarnya memang ayat rejang sungguh. Baik. Selepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada puak Yahudi melaksanakan hukum rejam. Sebab benda tu ada dalam kitabmu. Bukan hanya hukum yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada dalam kitab Taurah mereka. Jadi Rasulullah juga pernah merjam puak-puak Yahudi kerana mereka berzina. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'id bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhuma qala kana baina abyatina ruwayjilun dha'ifun فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. Sa'id bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhuma berkata bahawa dahulu di perkampungan kami terdapat seorang lelaki bertubuh lemah, namun dia berbuat sumbang dengan seorang hamba perempuan milik para penghuninya. Ada di perkampungan dia, dikata ada seorang orang lelaki ni, dia sebut dalam hadis ni ruwaijil. Orang lelaki ni ruwaijil ni, asal makna ruwaijil ni tubuh kecil. Ada riwayat yang lain orang lelaki ni adalah orang lelaki kuruh kering. Tubuh dia cacat, sakit, kuruh kering. Tubuh dia tak macam orang lemah, kuruh kering, dah agak cetong. Tu maksudnya. Dhaif, cukup dah agak cetong lah. Tiba-tiba jumpa dengan hamba perempuan orang,
berzina dak setarang dengan hamba perempuan orang. Dia tubuh kering, sakit pula. Lepas tu tubuh dak sempurna pula. Dia berzina dak setarang, tapi berzina dengan hamba perempuan. Tapi orang lelaki ni masih lagi orang anak teruna lah, kita kata belum berkahwin lagi lah. Orang nak nikah lagi. Maka Sa'ad, seorang sahabat Rasulullah bin Ubadah, dia pergi khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, dah kalau misalnya jelas dah dia berzina, maka laksanakan hukum hudud. Watang sebanyak 100 watang. Lepas tu orang kampung ni kata, Rasulullah, dia ni tidak mampu untuk menanggung 100 watang, mati ya dia. Kalau kena 100 watang mati ya. Memang dia macam kita khabar, sakit. Lepas tu kering. Lepas tu tubuh pula tak sempurna. Kena 100 watang mati. Sedangkan hukuman orang penzina yang belum lagi berkahwin bukan mati. Sekodam dia watang je bukan mati. Tapi kalau watang sebanyak 100 watang, mati ya dia. Kata Rasul gini, tetap kena laksanakan juga. Cara dia buat lagu mana? Tengok cara dia. Kita baca sikit lagi ya. Kita dah habis lagi baca saat ni. Maka baginda bersabda, watanglah dia oleh kamu sebagai hukuman hudud. Mereka berkata, wahai Rasul, sesungguhnya tubuh orang itu terlalu lemah untuk boleh menerimanya. Baginda bersabda, kalau begitu ambillah oleh kamu pelepah daun kurma yang padanya terdapat 100 batang lidi. Ambil pelepah tamat yang ada 100 batang lidi. Lepas tu kemudian pukullah pelepah kurma itu kepadanya sekali pukulan. Pedas sekali. Jadi tetap dilaksanakan juga. Cuma kalau laksanakan seperti orang biasa, mati dia. Maka tetap dilaksanakan juga, ambil pelepah tamat, ada 100 batang duk pertama, tamat rotang sekali dia. Cukup pelaksanaan hukum kepada dia. Jadi kalau tidak boleh dilakukan kesemuanya, jangan ditinggalkan kesemuanya. Ni hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kemudian pukullah pelepah kurma itu kepadanya dengan sekali pukulan. Lalu mereka melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Dan sanad hadis ini adalah hadis hasan. Namun ada sebahagian daripada ulama berselisih pandangan sama ada hadis ni sanad dia bersambung ataupun sanad tidak bersambung. Kemudiannya wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih wa man wajadtumuhu waqa' 'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu muwaththaqun illa anna fihi ikhtilafa. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, sesiapa yang kamu jumpai melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah oleh kamu pelaku dan orang yang dikerjakannya. Kalau sama-sama redalah. Dan sesiapa yang kamu jumpai menyetubuhi haiwan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah pula haiwannya. Jadi antara hukuman yang ditetapkan oleh agama Islam bagi orang yang meliwat dan orang yang diliwat, apabila cukup syarat-syaratnya, adalah dilaksanakan hukuman bunuh. Sebab orang ni adalah orang yang merosakkan masyarakat, orang lagu ni. Di zaman kita bukan setakat benda tu dilakukan, siap dengan meminta hak pula buat-buat LGBT. Hak yang masalahnya molek-molek ada pula orang setengah-setengah segelintir orang Islam sokong. Kalau pakat orang lelaki nikah orang lelaki, orang puang nikah dengan orang puang, pupuh manusia di atas dunia. Pupuh manusia di atas dunia. Baik. Tapi gitulah, ada manusia hak yang otak tak apa nak betul ni. Sebenarnya golongan-golongan hak yang otak tak apa nak betul tu, otak hak yang nak betul memperjuangkan perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharrab wa anna Abu Bakr daraba wa gharrab. Maksudnya rawahu at-Tirmidzi wa rijaluhu thiqat illa annahu ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Daripada Abdullah bin Umar telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan hukum rotang dan pengasingan. Pengasingan ni kita kata cakap kita gok buang daerah lah. Kena ambak keluar daripada kampung, suruh duduk kampung lain. Khalifah Abu Bakar telah menerapkan hukuman rotang dan pengasingan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan perawi-perawi hadis adalah perawi-perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Cuma ulama berbeza pandangan, adakah hadis ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perbuatan Rasulullah, ataupun hanya sekadar perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat faham daripada hadis ini? Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hukuman rotang kepada pengzina. Bukan setakat hukuman rotang, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pengzina saat itu keluar daripada kampung dia, hidup di kampung lain. Sebab dia nak tukar udara, kalau kita kata kok. Jadi mu duk kampung mu dak jadi dak pakai, jadi mu pergi pindah kampung orang lain lah. Jadi mu baiki dirimu molek cukup setahun baru balik duk kampung semula. Begitu juga perkara ini dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Sayyidina Umar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum, rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usirlah mereka itu daripada rumah-rumah kamu. Hadis riwayat Bukhari. Allah Taala menciptakan manusia, ada yang lelaki jantinanya dan ada yang perempuan. Itu gitulah ghalibnya. Orang lelaki dia kena jadi lelaki ya. Orang puang dia kena jadi puang. Tapi ada orang yang dia lelaki, larah pistol tu besar apa benda pun, tapi nak jadi orang puang. Ada orang puang tak ada larah pistol pun, nak jadi orang lelaki. Baik, apakah hukum orang lelaki nak jadi orang puang nak jadi orang lelaki? Hukum tersebut adalah haram, dosa besar dan dilaknat oleh Rasulullah. Apa maksud laknat? Golongan itu telah dijauhkan daripada rahmat Allah. Rasul laknat. Jadi golongan ini perlu berhati-hati. Dia kena jauhkan diri dia daripada berkawan. Dia pandai pula dia kawan dengan tu, kawan dengan geng-geng dia. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita daripada perkara ini. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud ma wajadtum laha madfa'a, akhrajahu Ibnu Majah wa isnaduhu dhaif. Maksudnya Rasulullah pernah bersabda, hindarilah oleh kamu hukuman hudud selama mana kamu masih mempunyai alasan untuk menghindarinya. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Ibnu Majah namun sanadnya lemah. Kita baca dua hadis lagi, sebab hadis yang dua lagi sama dengan maksud hadis yang sebelum. Wa akhrajahu at-Tirmidzi wal Hakim min hadis Aisyah radhiyallahu anha bi lafzi idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum wa huwa dha'ifun aidha. Maksudnya Imam Tirmidzi, Imam Hakim telah mengetengahkan hadis yang sama melalui Aisyah dengan lafaz tolaklah hukuman hudud dari kaum muslimin selama mana kamu mampu menolaknya. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ إضرأ الحدود بالشبهات. Maksudnya daripada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, tolaklah hukum hudud oleh kamu
dengan ada alasan, ada syubhah. Maksudnya dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis tersebut maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan ataupun ada melakukan kesilapan ataupun dituduh melakukan kesilapan yang perlu dilaksanakan hukum hudud, tetapi ada syubhah. Ada syubhah, contoh ada perkara-perkara yang meragukan. Ada perkara-perkara yang meragukan. Apabila ada perkara yang meragukan, maka tidak dilaksanakan hukum hudud ke atasnya. Maka itu maksud daripada hadis ini. Sebab itulah ijma' ulama menyebut bahawasanya hukum hudud ditolak apabila adanya syubhah. Di antara kaedah yang disebut oleh ulama adalah tudra'ul hudud bisyubhat. Ditolak hudud apabila ada syubhah, ada keraguan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.